Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Berkursi Masjid Al-Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah taala pada kita, dan maka pada hari ini sekali lagi Allah taala pilih kita. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang taat perintahnya mengikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Ta'ala beri kita lagi ruang dan peluang untuk kita hari ini meneruskan kehidupan kita dengan kita bersyukur dengan setinggi-tinggi kesyukuran, iaitu dengan kita menunaikan solat fardu itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka saya sebutkan sekali lagi, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kejayaan saya, tuan-tuan dan puan-puan semua dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ialah sejauh mana saya, tuan-tuan dan puan-puan dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi saya katakan, kejayaan saya, tuan-tuan puan-puan semua dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ialah sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejayaan yang sebenar. Kenapa saya kata begitu, tuan-tuan berkani Allah Subhanahu wa taala? Ya, hari ini kita beriman kepada Allah, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Beriman kepada Allah ini, tuan-tuan, kita buktikan dengan kita laksanakan amal ibadah yang Allah Ta'ala tuntut. Hari ini kita buat satu ibadah, contohnya sembahyang. Ikut cara yang Allah Ta'ala tuntut, ikut siapa? Ikut satu insan yang kamil lagi mukammil, insan yang sempurna lagi menyempurnakan. Dan Allah zahirkan dia ke dunia ini untuk menyempurnakan kehidupan kita. Jadi hari ini inilah insan yang kita kena ikut, yang sempurna lagi dia yang menyempurnakan. Amal kita jadi sempurna bila kita ikut insan inilah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita. Maka tidak boleh tidak hari ini, kalau kita nak berjaya dalam agama Islam ni, kita kena taat perintah Allah, dan tentu ikut siapa? Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah pilih kita hari ini. Kita dapat amal, kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Insan terpilih, insan mulia, insan yang mana mencapai kebahagiaan di akhirat nanti, insya-Allah. Tak semua terpilih, tak semua dipilih. Tapi hari ini sayangnya Allah Ta'ala pada kita, mungkin banyak asbab yang kita buat, ada satu perkara yang menyukakan Allah Ta'ala, langsung Allah hari dengan pandangan kasih sayangnya dipilih kita, diletakkan kita di tempat yang dia sangat cinta. Jadi alhamdulillah kita masih lagi dalam masalah persoalan solat berjamaah kita. Ya, beberapa perkara yang diperolehi bagi orang yang solat berjamaah dan tidak diperolehi bagi orang yang solat bersendirian. Masuklah hari ini ke perkara yang ke-25. Ya, kalau yang lepas kita nak kata dengan solatnya berjamaah, kita jadi insan yang mensyiarkan agama. Ya, kita syiarkan agama Islam. Memang agama ini kena syiarkan. Mana ada sembahyang sorok-sorok, nyorok-nyorok, disiarkan. Ada beberapa perkara dalam sembahyang kena syiarkan, iaitu satu, sembahyang Jumaat kena syiarkan. Yang kedua, sembahyang fardu 5 waktu syiarkan. Zahirkan, biar nampak semua. Biar ini masuk waktu, semua syiarkan Islam. Semua berbondong-bondong menuju ke satu-satu rumah daripada rumah Allah Ta'ala. Lagi apa kena syiarkan? Sembahyang 2 hari raya kena syiarkan. Lagi apa yang disiarkan? Sembahyang dua hari raya itu raya haji dan raya puasa. Jadi sembahyang Jumaat wajib disiarkan, fardu ain, setiap seorang semua kena buat yang lelaki. Sembahyang fardu 5 waktu, fardu kifayah. Dah ada 2 orang yang lain dah dilepaskan beban, dia bertanggungjawab. Tapi adakah patut 2 orang tu nampak syiar ke tak? Kalau tak nampak, kena tambah lagi. 100 orang ni nampak tak syiarnya? Kalau tak nampak, tambah lagi. 200 orang, ini syiar, biar disiarkan. Macam solat Jumaat. Kalau solat hari raya, masjid boleh penuh, kenapa solat fardu tak boleh penuh? Kalau sembahyang Jumaat, masjid boleh penuh, kenapa solat fardu tak boleh penuh? Sedangkan kedua-dua, ketiga-tiga tu semua dituntut. Semuanya bezanya apa? Fardu sembahyang Jumaat, fardu ain, semua kena. Tak boleh seorang pun melepaskan diri. Ya, fardu kifayah, solat fardu, kan dituntut. Orang lain, bila orang lain dah buat berjamaah, yang lain terlepas. Dan sunat muakkadah, sunat yang dituntut pula, solat 2 hari raya, dan selainnya lah yang sembahyang gerhana apa itu. Namun ini yang 3, yang 5 ini kena semua syiarkan, bukan ada sembahyang sendiri-sendiri. Jadi hari ini tuan-tuan, Allah letakkan kita di tempat yang kita mensyiarkan Islam. Juga berikutnya, dengan solat berjamaah itu ganjaran pahala lebihnya apa? Iaitu menjadikan cergas orang yang pemalas. Kalau kita pemalas, insya-Allah bila kita campur orang yang cergas, kita jadi cergas. Malu kita hari ini nak bangun lambat slow, orang semua dah bergisah, kita segan nak jadi cergas. Samalah macam ini, kalau kita campur orang yang kerja di dapur,
nanti pakaian kita bau asap. Kalau kita campur dengan orang jual minyak wangi, kita tak pegang pun minyak wangi, pakaian kita nanti bau minyak wangi. Ini campur orang yang sehat, kita tak sehat, kita jadi sehat, aura dia. Campur orang yang cergas, amalan kita tak cergas, nanti jadi cergas. Campur orang yang ya sungguh, jadi berkawan dalam masalah, berkawanlah dikata, berkawanlah dengan orang yang baik, contoh minyak wangi, insya-Allah akan berubah jadi baik. Begitulah. Hari ini kita datang berjamaah sampai malam, lama-lama jadi cergas insya-Allah. Hari pertama macam malam, hari kedua ialah nak membiasakan tu agak susah, macam luar biasa kan. Jadi tuan-tuan, hari ini di sini dah dinyatakan jadikan cergas orang yang malas. Cuba-cubalah hari ini mana-mana yang belum pernah pergi ni, kita dah biasa pergi. Cuba-cuba sekali, insya-Allah dapat seronok. Duduk di masjid ni tenang tak? Apa tak tenang ya kat masjid ni? Duduk hari ni dapat 4 perkara dapat. Duduk hari ni dapat 4 perkara. 1, Allah liputi kita rahmah kan, kasih sayang. 2, Allah liputi kita sakinah, ketenangan. 3, Allah turunkan malaikat sekeliling kita ni, mengeliling kita ni untuk doa pada kita. Dan yang keempat, nanti nama-nama kita ni Allah sebut seorang-seorang di kalangan malaikat yang berdekatan dengan dia. Sungguh kalau saya tak terbalik sebut pertama ni dalam hadis, duduknya kita berkumpul-kumpul ni Allah turunkan kita rahmah, kasih sayang. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan. Itu Nabi sebut begitu. Yang ketiga, Allah turunkan malaikat keliling kita. Kita dikerumuni. Itu namanya khaffathumul malaikat. Dikelilingi malaikat. Dia doakan kita tuan hari ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Allah, engkau sayangi dia ya Allah, engkau ampuni dia. Allah, engkau ampunkan dia ya Allah, engkau sayangi dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, engkau ampunkan dia ya Allah, engkau sayangi dia. Ini doa malaikat. Dan yang keempat apa tadi? Allah sebut nama kita semua seorang-seorang di sisi malaikat yang berdekatan dengan dia. Inilah dia kata benda yang hanya buat kerja sikit, tapi amalannya subhanallah sampai ke langit sana amalan kita. Jadi bukan semua dapat ni. Sayangnya Allah pada kita lah, dia pilih kita begitu. Jadi tak rugi duduk, dapat ke tak dapat. Dalam majlis ilmu ni tuan-tuan puan-puan, tak dapat 1 pahala ganjaran ni. Kalau kita dapat ni, kita dapat ilmu tu, dapat 2 ganjaran pahala. Tak kira dapat ke tak dapat, memang kita dapat je. Ini majlis taman-taman surga insya-Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya berjamaah hilang rasa malas, akan datang rasa rajin, akan datang rasa seronok. Sungguh 4 perkara tadi dah menyeronokkan bagi kita kalau kita yakin akan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut tadi ganjaran yang lebih. Ya, kita datang berjamaah, saya dah kata yang lepas, ya tahun lepas dah mungkin. Datang berjamaah kan, sembahyang berjamaah dapat 27 kali ganda ganjaran pahala kan. Namun hari ini dah menambah lagi apa? Dulu sambut azan, datang cepat dapat 1 lagi, sambut azan dapat 1 lagi. Kita tunggu takbiratul ihram imam dapat 1 lagi. Dia terus tu. Maknanya hari ini lebih tetap ada kelebihannya. Dia tambah. Inilah nilai tambah ni yang bila sahabat dengar dia akan kerja, tak akan tinggalkan. Yang berikutnya, yang ke-26, selamat daripada sifat munafik. Dengan solahnya berjamaah itu akan kita terselamat daripada sifat munafik. Apa dia munafik? Tuan-tuan bukan dia Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpura-pura Islam. Dia berpura-pura tengok macam orang Islam, tapi subhanallah amalnya tak Islam. Kalau zaman Nabi senang ya tuan-tuan. Puan-puan nak kenal orang munafik mudah sangat. Orang yang solat berjamaah pada waktu siang, Nabi akan kenal orang ini munafik. Berjamaahnya zuhur dengan asar saja. Orang dululah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu zamannya. Tapi sekarang tak tahu kita nak labelkan apa. Kali ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yakin ke tak ni akan Allah taala. Ya tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tadi datangnya solat berjamaah, maka selamat daripada sifat munafik. Disebut dalam hadis tentang munafik itu, tentang solat berjamaah itu, lihat. Walaupun kita pernah dengar hadis ni yang lalu, dia dah sebut. Hari ni saya sebutkan lagi daripada Anas bin Malik tentang munafik itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tawaran supaya tak jadi munafik dah, tawaran. Kalau nak terima tawaran ini, man shalla, kata Nabi, siapa yang bersembahyang arba'ina yauman, 40 hari, fi jamaah, dengan keadaan dia berjamaah. Siapa yang sembahyang selama 40 hari dengan keadaan sembahyang itu fi jamaah, dalam keadaan dia berjamaah, yudrikut takbiratul ula,
dan dia itu tidak tertinggal daripada takbir ula. Dia itu berjemaah itu dan dia sentiasa mendapat takbiratul ula. Tak jadi orang masbuk kena. Gitu. Tak jadi orang masbuk. Maknanya rakaat pertama dia sembahyang memang dia dapat. Walaupun peringkatnya kata takbiratul ula tu yang paling afdal ialah bila imam habis lepas takbir Allahu Akbar, kita pun takbir. Itu takbiratul ula afdal. Yang keduanya, selagi kita boleh baca Fatihah, selagi kita selesai Fatihah, boleh selesai dan rukuk bersama imam, itu masih dalam kumpulan takbiratul ula lah tu. Tak masbuk lah senang cakap. Jadi di sini dalam hadis ini, siapa yang solat 40 hari fi jamaah yudrikut takbiratul ula, dan dia ni sentiasa dapat tak tertinggal, tidak tertinggal takbiratul ula itu, ditulis di sini kutibalahu bara'atani. Dia dapat dua pelepasan, dia dilepaskan daripada dua perkara ni. Siapa yang solat berjamaah, dapat solat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, kita kata begitulah, dan tak terlepas takbiratul ula, dia Allah Ta'ala kurniakan dua pelepasan. Dia lepaskan yang pertama, kutibalahu bara'atan, dia dilepaskan daripada dua perkara berat ni, bukan main perkara ni. Satu, bara'atum minan nar. Satu, Allah lepaskan dia daripada api neraka. Itu janji ya, Nabi sebut. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmizi sebut begitu. Daripada Nabi, daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada daripada Anas radhiyallahu anhu. Satu, orang ini dilepaskan daripada api neraka, bara'atum minan nar. Dan yang kedua, ini dia tadi tu, dengan solatnya berjamaah tadi, kita terlepas daripada sifat munafik. Dua perkara, yang kedua apa? Wa bara'atum minan nifaq. Dan orang ni Allah lepaskan daripada sifat munafik. Tak ada pura-pura dalam kehidupan dia. Apa perbuatannya betul, percakapannya betul, apa kelaku dia lah, insya-Allah Allah Taala perbetulkan kehidupannya. Kenapa? Jaga solat berjamaah. Cumanya yang hanya agak berat, dia tak nak 40 waktu. Dia kata 40 hari. 40 hari tu 5 kali 40, 200 waktu tu. Kalau dapatlah 200 waktu. Jadi panjang 200 waktu tu. Hari ni dapat tak kita 200 waktu itu berjamaah seterusnya? Kalau tak dapat, ya doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah terimalah walaupun tak dapat. Ya Allah, kalau aku memang tak dapat, ya Allah, nak buat 200 waktu ni, 40 hari ni tertinggal, datang pula imam dah rakaat pertama. Wahai Allah, terimalah ya Allah, aku nak juga ya Allah, lepas daripada neraka nak masuk syurga ya Allah, aku nak jadi orang yang beriman sempurna ya Allah, jangan munafik ya Allah. Tak dapat pun kita tadi tu nak buat. Nah, jadi ini perlunya lah solat berjamaah itu. Kerana apa ini? Orang yang benar-benar menjaga hak Allah Ta'ala, dia akan tetap sahut panggilan Allah. Yang menjaga hak Allah, hak Allah terhadap kita apa? Bila dilakukan azan, kita nak ke mana? Selalu kan saya sebut ayat itu. Hak Allah terhadap kita apa bila masuk sembahyang ini? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu hak kita kena tunaikan kepada Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Kamu semua kena rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, Allah Ta'ala sebut. Jadi itu apa dia? Kalau tak salah berjamaah tu, ini hak yang kena tunaikan. Di ketika hayat di kandung badan, dikata ada masa sehat dan kekuatan, di ketika ada lapang dan kesempatan, di ada ruang dan peluang, memang kena tunaikan. Ya, kalau kita nak mudah nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis berhubung tentang kelebihan orang yang salat berjamaah. Saya sebutkan sekali lagi, orang yang dapat jaga sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut, sama lebih kurang lah 200 waktu lah, bukan lebih kurang, memang 200 waktu lah tu 40 hari. Maka orang ini Allah bagi pelepasan, dua pelepasan bagi mereka. Satu, Allah akan lepaskan daripada api neraka kerana ketaatannya kita itu. Kalau dipanggil kan suka, Allah panggil kita datangkan, Allah suka. Saudara kita panggil kita datangkan, dia suka. Ibu ayah kita panggil kita datangkan, dia suka. Hari ini Allah panggil kita tak datang, macam mana? Suka ke? Tentulah. Sama juga perkataan, tak suka kalau tak datang, tentu suka kalau tak datang. Suka kalau kita datang. Sukanya macam mana? Macam yang kita telah tahu. Sukanya macam mana itu tak boleh dibandingkan. Macam orang yang hilang ahli keluarga, lepaskan, kemudian ahli keluarga itu balik. Tentulah keluarga yang kehilangan itu rasa suka kerana kembalinya keluarga yang hilang.
tapi Allah Ta'ala lebih suka lagi daripada itu. Kita datang kemari ni, Allah lebih suka daripada keluarga yang hilang ahli keluarga kemudian balik. Sukanya tu macam mana? Allah lebih suka tuan-tuan puan-puan kita datang ke rumah Allah. Jadi hari ini kita nak buat yang mana? Yang menyukakan ke yang tidak menyukakan? Tentu kita akan pilih, saya akan buat yang menyukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi kita katakan di sini selamat daripada sifat munafik. Dengan datang yang berjamaah tadi akan selamat daripada sifat munafik. Kerana apa disebut dalam hadis yang lain. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan dapat amalkan supaya kita terlepas daripada perkara inilah. Nabi sebut daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya tadi nak cerita dengan datang berjamaah lepas daripada sifat munafik. Kita dah cerita yang itu tu. Jadi ini kita ambil hadis, kita nukil daripada hadis ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman. Ini juga kita pernah dengar. Siapa-siapa daripada kalangan tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang berkeinginan sangat untuk nanti di hari kebangkitan nanti jumpa Allah dalam keadaan musliman, dalam keadaan dia selamat. Itu Nabi sebut, man sarrahu, siapa yang berkehendakkan, bercita-cita nak sangat ayyalqallahu ta'ala, untuk dia menghadap Allah, untuk dia berjumpa dengan Allah Ta'ala ghadan, esok di hari kebangkitan, musliman, dalam keadaan dia selamat, dia merdeka lah, merdeka. Hari Malaysia ni kan, siapa yang nak jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan dia selamat, itu merdeka lah, itu maksudnya. Kita nak kata begitu. Apa dia? Fal yuhafizu, kata Nabi, tidak boleh tidak, kita kena memelihara, menjaga hafiz. Macam Quran tu, hafiz Quran, dia memelihara Quran dalam hatinya. Sekarang dalam sembahyang fal yuhafizu, tidak boleh tidak, tuan-tuan puan-puan dan saya kena memelihara, kena menjaga. Apa yang nak dijaga? Ala haula'is salawati, di atas perkara sembahyang ini, di atas perkara salawati itu mana? Di atas perkara sembahyang. Sembahyang yang mana? Sembahyang yang 5 waktu itu. Haitsu yunada bihinna, iaitu di mana tempat yunada, kamu diseru kepadanya untuk sembahyang. Di mana tu kalau tidak berjamaah? Ini Nabi sebut tuan-tuan, daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud lah Ibnu Mas'ud ni. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini anak Sayyidina Mas'ud kata apa? Siapa yang nak jumpa Allah di hari kebangkitan esok, dia nak selamat, kena peliharalah solat yang 5 waktu. Di mana? Haitsu yunada, di tempat diadzankan, di tempat diserukan azan padanya. Okey, seterusnya fa innallaha syara'a li nabiyyikum, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kamu. Allah syariatkan kepada nabi kita. Siapa nabi kita yang kita kena ikut? Kan insan mulia yang sangat-sangat mulia, insan sebagai contoh role model kita kan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempurna dan dia menyempurnakan. Hari ini jaga-jaga. Inilah yang kita nak ikut. Kita kena ikut orang yang sempurna. Mudah-mudahan kita akan jadi juga insan sempurna. Sambung daripada hadis ini, fa innallaha syara'a. Syara'a telah mensyariatkan, telah syiarkan. Kalau tadi sembahyang yang minggu lepas yang syiarkan azan, syara'akan azan. Yang ini sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada Nabi kamu apa? Sunnanal huda, iaitu jalan-jalan petunjuk. Sunnah amalan sebagai petunjuk, sunnah Nabi sebagai petunjuk. Dan disebut wa innahunna min sunnanil huda, dan itulah jalan-jalan petunjuk. Apa tuan-tuan? Solat berjamaah ialah salah satu jalan petunjuk yang Nabi tunjukkan. Untuk apa? Untuk mudah jumpa Allah di hari kebangkitan. Maksudnya selamat dah jumpa Allah. Bila dah mudah jumpa Allah Ta'ala, itulah jalan mudahnya terus ke syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Apa yang dikatakan wa innahunna min sunanil huda, dan inilah dia yang kita buat ni sekarang. Ini adalah jalan-jalan petunjuk. Solatnya berjamaah ini jalan-jalan yang Nabi tunjukkan. Sebab Nabi pun agak khawatir untuk tinggalkan solat berjamaah. Memang khawatir, bukan agak tu tak ada lagi. Memang khawatir kalau ditinggalkan solat berjamaah. Tuan-tuan, okay. Seterusnya, walau annakum shallaitum fi buyutikum, dan sekiranya lah ya kalau ni kamu ni sanggupnya kata solat dekat rumah masing-masing,
walau annakum sallaitum fi buyutikum, dan dia katalah kalaulah kamu ni Allah macam sangguplah sallaitum, mereka itu salat fi buyutikum, macam orang yang salat di rumah-rumah mereka itu, kama yusalli hadzal mukhtalif fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum. Kalau kamu sanggup solat di rumah kamu masing-masing, macam mana orang yang khilaf, dia berselisih, patutnya kan disuruh kita berjamaah tapi dia tak, itu berselisih. Selisihnya apa? Allah tidak berjamaah, dia buat satu perkara yang lain daripada kehendak Allah, itu berselisih, mukhtalif. Lalu dia apa? Dia mukhtalif fi baitikum la taraktum sunnatan nabi. La taraktu kata Nabi apa? Itu bukanlah panjang kalau ikut hadis. La taraktum, bukan la taraktum. La taraktum memang betul-betul punya dia ni. Betul-betul dia tinggalkan sunnatan nabiikum. Sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnatan nabiikum, dan kalau siapa daripada kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, fa dia kata la dalaltum, maka betul-betul lah sesat. La dalaltum, bukan la dalaltum, bukan la panjang. Kalau la panjang tu itu la nafi, tak sesat. Tapi dia kata la dalaltum, la nya pendek, memang betul-betul punya. Itu yang disebutkan dalam kalimah zikir kan. Kalimah zikir tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, jaga-jaga tu. Sepatutnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Patutnya lah. La tu mesti panjang. Bila la tu panjang, 2 harakat, dia akan jadi tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau la tu panjang, kerana dia menafikan. Tapi siapa baca la ilaha illallah, la itu pendek, tuan-tuan, memang betul-betul lah ada Tuhan selain Allah. Betul-betul ada Tuhan. Bukan patutnya tiada Tuhan, sepatutnya. Tapi kerana la tu, la nafi jadi lam takkid. Lam tu lam takkid, menguatkan betul-betul lah ada Tuhan selain Allah. Memang ada Tuhan selain Allah, betul. Kan salah tu zikir tu. Sebab itu ambil tengok kat situ, rupanya disuruh kita panjangkan tu, takut tak dapat panjang sangat. Dia di situ ada apa? Mad jaiz kan? Lam alif jumpa alif ilah. Mad jaiz tu. Kenapa kita tak ambil 4 harakat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jagalah. Dan lafaz dah menunjukkan salah. Tak tahulah kalau hati betul, mudah-mudahan. Sebab itu dalam masalah ni, lam yang dibaca pendek itu menunjukkan kekuatan dia. Tapi kalau dibaca panjang menunjukkan tidak. Jadi sekarang di sini, lau taraktum sunnatan nabiyikum la dalaltum. Dan sekiranya kalau kita ini meninggalkan sunnah Nabi, maka jadilah sesat kita. La dalaltum, maka jadi sesat. Sebab itu saya awal tadi saya sebutkan apa perkataan awal tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan kita dalam mengamalkan agama ialah sejauh mana kita semua dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Itu baru berjaya. Taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, itu berjaya. Mana ada amalan kan kalau tak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang segalanya dia yang tunjukkan. Segalanya daripada dia. Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita baru adanya amalan sekarang ni. Segalanya daripada dia. Tapi kenapa kita buat lain daripada dia? Lain daripada yang menunjukkan cara yang betul. Itu tadilah. Sebab itu hari ini tak boleh tidaklah dikatakan kena berjaga-jagalah dalam masalah ini. Tapi kita pun dah belajarkan, cuma kata ulama, ya sembahyang berjamaah ni fardu kifayah sahaja. Ada pula ulama yang kata hanya sunat sahaja. Ada pula Imam Hanafi kata wajib semua. Jadi kita ambil yang fardu kifayah. Fardunya tu wajib, kifayahnya itu lepas bebanan pada orang lain sekiranya dah ada yang buat. Tapi adakah kita sanggup hari ini meninggalkan fardunya itu walaupun dinamakan kifayah? Ya, kalau kita rasa hari ini kita yakin dengan kehendak Allah, takut kita nak tinggalkan walaupun fardu kifayah. Tuan-tuan, takut kita. Saya bacakan lagi dah, mungkin dekat masjid ni saya pernah sebut begini jugalah, samalah keadaannya. Mungkin ada tertulis lah di masjid kita kan.
surah At-Taubah ayat 18 tu kan tuan-tuan. Kita beriman ke tidak pada ayat itu? Kita beriman tak kepada ayat itu? Yang tadi tu yang pendek, aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita beriman tak pada ayat itu? Ayat ni surah At-Taubah ayat 18, kita beriman ke tidak? Allah sebut apa tuan? Biasa kita dengarkan, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang makmurkan, orang yang menghidupkan, memakmurkan masjid Allah. Man amana billah, sesungguhnya orang itulah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dialah orang yang beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala campakkan iman dalam hati kita. Syukur sangat, ini sangat mahal. Kita beriman kepada Allah ni, kita ikut kehendak Allah. Rupanya Allah kata, siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Disambung lagi, orang ini keluarkan zakat, orang ini sembahyang, dan orang ini tak takut benda lain. Dia tak takut kecuali Allah. Orang ini tak takut kecuali hanya pada Allah dia takut. Takut apa hari ini? Takut pada Allah. Segala-gala benda takut tu makhluk. Yang namanya takut tu makhluk. Allah jadikan benda takut tu. Allah yang jadikan takut tu, sifat takut tu Allah jadikan. Dia sama dengan mati dah. Kita ni hidup tu makhluk. Allah yang jadikan hidup. Lalu kita pakai kehidupan. Satu masa kita akan hilang di dunia, Allah ambil. Itu mati. Allah matikan makhluk yang bernama mati pada diri kita. Jadi hari ini Allah matikan kita. Itu mati. Dia makhluk. Lepas tu kita dihidupkan semula kan. Itu selagi ada, Allah tak adakan benda tu, kita akan dimatikan lagi. Dimatikan lagi sekali tu, makhluk yang bernama mati, Allah matikan. Besok kita mati kan. Ini kita hidup, kita mati. Lepas mati tu, makhluk yang bernama mati Allah tak matikan lagi, masih hidup. Dia masih hidup lagi. Nanti kita dimatikan lagi sekali. Dimatikan, bila kita dihidupkan semula, dibangkitkan, dah tak ada lagi makhluk yang bernama mati. Kerana makhluk itu Allah dah matikan. Yang ada hanya kehidupan. Hidup itulah tuan-tuan. Hidup senang ke susah, derita ke samsara, ke nikmat ke bahagia, selepas hidup tu lah. Nak cari bahagia setelah tiada kematian tu bila? Inilah masanya saya sebut. Dengan umur yang singkat ni, tuan-tuan carilah kebahagiaan di saat kita selepas mati, yang tiada lagi kematian, kerana kematian telah dimatikan. Allahu Akbar. Itulah kehidupan yang tiada penghujungnya. Tak ada lagi dah. Maka di situ, kalau sangsara, kita khawatir sangsara selama-lama. Kalau bahagia, alhamdulillah, kita nikmat selama-lama. Nak kerja nikmat sangsara ni, di sinilah tempatnya. Tuan-tuan yang berkata Allah Ta'ala, Allah yang jadikan senang, Allah Ta'ala jadikan susah. Kita nak cari senang ke nak cari susah? Allah Ta'ala jadikan syurga, Allah Ta'ala jadikan neraka. Kita nak syurga ke nak neraka? Kita kata tu Allah dah tentukan, tapi kena cari. Allah Ta'ala tak nak mengazab makhluk yang bernama manusia dan jin. Allah Ta'ala tak nak azab pun. Sama dengan malaikat, Allah Ta'ala tak nak azab pun. Kita sama malaikat, Allah Ta'ala tak nak mengazab malaikat. Allah Ta'ala tak nak azab kita, tak nak. Tapi sekarang manusia mencari jalan untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Sekarang manusia mencari jalan untuk dia diazab oleh Allah. Allah Ta'ala sediakan syurga. Memang saja, semua maksud kita, kampung kita asalnya syurga. Kampung kita asalnya syurga. Sekarang dijadikan kita, diuji kita dengan alam syahadah ni, alam yang terang ni. Kita nak pilih syurga ke neraka? Allah jadi neraka, dia nak azab kita ke? Tidak. Nak tanya adil ni, Allah tak nak azab kita. Tak nak, Allah tak akan azab kita. Tapi hari ni, kita ni mencari jalan untuk diazab Allah. Allah tak zalim. Sungguh Allah tidak menzalimi kita, tak. Tapi kita menzalimi diri kita sendiri. Cari, ambillah ayat apa yang Nabi Yunus sebutkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah tak zalim. Kata Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta. Wahai Allah, tiada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Subhanaka inni, subhanaka. Engkau lah ya Allah yang maha suci. Engkau suci.
Ini kata Nabi Yunus, ini sesungguhnya aku kuntu minal zalimin. Akulah yang zalim diri aku sendiri. Tuan-tuan, Nabi Yunus pun mengaku dia zalim diri dia sendiri. Subhanallah. Kerana apa? Tinggalkan usaha ajak orang kepada kebaikan, nak hijrah ke tempat lain. Allah Ta'ala kata kau duduk situ. Nak hijrah ke tempat lain, nak tinggalkan kampung itulah. Nak keluar kampung. Allah kata duduk situ. Dia keluar. Akhirnya ke mana? Allah pulangkan lagi ke kampung tu. Dipulangkan lagi situ tuan. Kerana Allah nak teruskan kerja itu, kerja ajak orang kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Tuan-tuan, hari ini sekali lagi yang kita katakan, Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka untuk kita hari ini diletakkan di perkampungan asal kita, iaitu syurga. Ini kampung seketika yang kita akan tinggalkan. Kita berkampung sementara saja, semua kampung sementara. Kampung roh sementara, kampung rahim dalam rahim sementara, kampung dunia sementara, kampung barzah sementara, kampung mahsyar sementara, kampung mizan sementara, kampung sirat sementara. Yang hakiki tentang syurga ke neraka, tu sementara ke tak tu. Itu tempat yang kita nak capai. Jadi dalam hadis ini tadi, ya, dia kata kalau hari ini kita tinggalkan perkara sunnah, kita takut sesat. Itu disebutlah, ya, saya sebut daripada hadis ini. Dan kita lihat dalam hadis berikut, dalam ayat, dalam hadis sambungan itu, sampai di saat itu, sampai di saat ketika zaman Nabi itu, bukan diri Nabi, bukan diri sahabat yang lain punya takut dalam masalah meninggalkan sunnah itu, mereka sanggup pergi ke masjid hingga dipapah. Diri Nabi dah berlaku pada diri Nabi itu, pada diri Nabi pun telah berlaku sendiri. Nabi dipapah. Rupanya ada juga sahabat yang pergi dipapah. Sebab itu dikatakan di sini, wa ma min rajulin yatatahharu fa yusinu tur, dan di ketika itu akan jumpa orang-orang lelaki yang dia bersuci di rumah, dia ambil wudu, kemudian thumma ya'midu ilal masjid min hadhil masjid, kemudian dia akan terus pergi ke masjid dan terus pergi ke masjid dan terus pergi ke masjid hingga dia dipapah. Tentang dalam hadis yang panjang lah, dia dipapah. Hari ini kita tak jumpa orang pergi masjid dipapah. Nanti kita akan dapat sampai satu tajuk. Kita akan sampai satu tajuk apa? Siapa-siapa orang yang boleh tak berjamaah, akan sampai satu tajuk. Sampai alasan di situ apa? Kalau hujan lebat, jadi kita basah lukus. Angin ribut, jadi kita sejuk. Hujan lebat, jadi jalan licin. Rupanya perkara-perkara tu ulama bahaskan sekarang dah tak ada. Bermakna sekarang dah tak boleh jadi alasan lagi. Dia kata begitulah. Nak kata jauh, sekarang dah tak boleh jadi alasan. Di setiap perkampungan, di satu induk namanya masjid, kemudian cawangan namanya surau, dah tak ada lagi tempat alasan untuk tak pergi lagi. Hujan, kalau sedang hujan-hujan, alhamdulillah hujan, tak pergi masjid. Tiba-tiba kawan datang depan rumah naik kereta, puan meme, dah tak boleh lagi kata basah, kena pergi kerana ada yang ambil kita. Begitu sekali. Sekarang dah tak ada lagi alasan untuk hujan, basah, sejuk, licin, dah tak ada. Semua sekarang kita dah selesai. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Dan lagi berikutnya yang ke-27, membebaskan seseorang dari dituduh tidak solat. Sebab itu syiarkan, bukan saya sembahyang ni nunjuk-nunjuk, bukan. Engkau ni sembahyang nunjuk-nunjuk ni, bukan. Nak kata apa? Bukan tunjuk-tunjuk, syiarkan itu. Kena tunjukkan yang kita sembahyang, bukan nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk ni macam lain lah. Tunjukkan dengan nunjuk-nunjuk sama tak? Bahasa dia. Sembahyang jangan tunjuk-tunjuk, kena tunjukkan yang kau ni sembahyang. Berjamaah tu tunjukkan yang kita sembahyang berjamaah, bukan kita nyunjuk-nyunjuk yang kita ni, bukan. Tak, carilah istilah. Kat sini ada ustaz-ustazah, ada guru-guru semua sekali, bahasa-bahasa tu kan. Kena tunjukkan yang kita sembahyang, bukan tunjuk-nunjuk yang kita sembahyang. Tak tahu saya kata betul ke tidak tu betul kan? Jangan tunjuk-tunjuk yang kita sembahyang. Kena tunjukkan yang kita sembahyang. Kerana ikut di sini membebaskan seorang daripada dituduh daripada tidak solat. Dengan kita sembahyang ke masjid, orang tahu ini sembahyang, orang tahu ini sembahyang, orang tahu ini sembahyang. Itu masih kira hukum ringan. Kalau zaman Rasulullah kata-kata tadi tu teruknya tak sembahyang dia, siap dia. Dia sembahyang jemaahnya siang, malam dia tak jemaah tau. Tapi sekarang alhamdulillah kita semua sembahyang 5 waktu berjemaah. Alhamdulillah. Pada zaman sahabat, zaman Rasulullah tak berjamaah pun waktu malam. Kerana apa? Dia munafik. Nabi nak bakar rumah orang tu, tapi Nabi tak buat pun. Bila dah iqamah, Nabi kata dah sembahyang. Seorang jadi imam,
Ya Rasulullah, nak ke mana ni Rasulullah? Rupa dia nak pergi bakar rumah orang yang tak sembahyang berjamaah. Tetapi tuan-tuan, perbuatan tu Nabi tak buat. Nabi tak bakar rumah tu. Kenapa? Bila dia selidik, Nabi kata, buat apa nak bakar rumahnya? Memang dia orang munafik. Itu jawapannya. Orang yang tak sembahyang dia berjamaah, dia dengar azan. Ketika zaman Nabi dulu, Nabi sampai perintahkan, kau imam depan, aku nak pergi ke rumah orang yang tak sembahyang berjamaah, aku nak bakar. Sembahyang jalan, rupanya Nabi tak bakar rumah orang tu. Kenapa tu? Rupanya Nabi kata, nak buat apa bakar? Memang dah munafik pun. Itu dululah. Itu dalam hadis, tentu boleh rujuk dalam kitab Muntakhabah Hadis ya. Dalam kitab Muntakhabah Hadis ada disebut hadis itu. Sampaikan Nabi kata, la solata liman jarul masjid. Ini semua memang kita kata, ya Allah, kalau tak sejiwa dengan kita tak setuju ni hadis ni. La solata liman jarul masjid illa fil masjid. Nabi kata apa? Tidak dinamakan sembahyang bagi orang yang berjiran dengan masjid. Tidak dinamakan sembahyang bagi orang yang berjiran dengan masjid kecuali dia sembahyang di masjid. Kan keras tu kan kita kata, ya Allah. Sampai tak dinamakan sembahyang. Tetapi ulama kata tak dinamakan sembahyang itu tidak sempurna sembahyang dia. Kenapa hari ini kita cari jalan tak sempurna? Yalah, kalau kita mengakulah Allah sebagai Rabb kita, yang kita sembah Allah hari ini, yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikut. Nabi pun cari jalan sempurna untuk sembahyang. Hari ini kita kena cari jalan yang lebih sempurna. Macam itu. Jadi tuan-tuan berkata, Allah Ta'ala hari ini bukan nak nunjuk-nunjuk, kena tunjukkan. Itu syiar juga lah tu. Kena tunjukkan, masa waktu hari ini terbayang. Orang-orang kafir pun nanti dia terbiasa. Kalau jiran-jiran kita, orang yang bukan Islam, dia terbiasa. Ini bila dipanggil tu, panggil apa tu, itu panggil apa. Memang jiran saya, kita akan kata kita, semua akan keluar tinggalkan rumah masing-masing. Dia akan tahu nanti. Nanti lama-lama dia tahu. Satu hari 5 kali rupanya ya, orang Islam ni kena syiar, orang Islam kena keluar. Dia akan nampak. Ini kalau jadi ni. Tapi tuan-tuan, saya letakkan satu label lah, kalau dapat lah 1/3 lah, ya Allah, solat berjamaah. Sungguh saya kata akan datang. Saya dah sebut juga tu, orang kafir akan jumpa kita apa, haji macam mana saya baru masuk Islam. Tapi ada tak 1/3 sekarang? Tak ada. Sekarang 1/10 pun belum tentu ada kan. 1/10 lah kita kata. Kalau 1/3, ya Allah, betapa mencurah-curahnya rahmat Allah. Bukan macam hujan gerimis dah, macam langit dibelah. Dia punya turun dia. Rahmat Allah tak turun tu macam langit dibelah. Bukan macam hujan gerimis lah. Kalau ada 1/3 je. Tapi dapat ke tidak ya 1/3? Tentang saya nak merayu hari ini, kita ni 1/3 ini, 3 perkara ni kena dapatkan 1/3. Kenapa ulama kata 1/3? Saya dah cakap lah yang dulu. Kenapa ya? Kerana sekarang ni kan musim apa? Virus ni tak pergi lagi kan? Covid ni tak pergi lagi tu. Cuba dapatkan 1/3 yang pertama dalam hadis Qudsi. Kata Allah Ta'ala, apa yang lepas? Aku akan tangguh azab musibah yang turun di satu kampung kalau di kampung tu ada buat 3 perkara. Kan ada dulu kita dah pernah jumpa tu. Aku tangguh. Bukan turunkan, tangguh. Makna tak ada, tak akan turun. Kita pun tak tahu benda tu ada ke tak ada. Tangguh. Patutnya tak sampai tempat kita. Tapi kenapa sampai, tuan-tuan? Rupanya hari ini 3 perkara ni kurang dibuat. Yang pertama, kurang orang ulang alik rumah masjid. Kurang tuan. Kurang. Kalau ada pun nisbahnya tak sampai 1/3. Tak kuat. Yang tarik rahmat tu Allah Ta'ala untuk turunnya tu macam langit dibelah. Sekali turun rahmat. Sekarang gerimis rahmat. Tapi insya-Allah dah basah juga. Sekarang satu, ada ke tidak? Yang kedua, kita merayu diri kita lah, diri kita. Selagi ada tuan-tuan kumpul-kumpul macam gini, jumpa sahabat-sahabat, kasih sayang semata-mata kerana Allah. Berapa ramai? Ya tak ramai lagi. Sedangkan ke hadis Qudsi itu sebut macam itu. Berapa ramai? Tak ramai tak? Tak ramai. Yang ketiga, lagu yang sama lah saya sebutkan. Berapa ramai kan yang sungguh-sungguh bangun malam, di hujung-hujung malam dia beristighfar kepada Allah. Berapa ramai? 3 perkara ni kalau dilakukan, satu kampung, satu bandar, satu negeri, satu negara, satu dunia, 3 perkara orang Islam buat, boleh dapat 1/3 ramainya tu, insya-Allah Allah Ta'ala tarik coronavirus. Tak ada tambah.
Allah Ta'ala tarik yang ada ni, musibah tak turun. Apa dia? Yang pertama, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, aku akan tangguhkan azab musibah di satu tempat itu sekiranya ada berlaku 3 perkara. Satu, selagi ada yang ulang alik rumah masjid, masjid rumah. Itu salah berjamaah tu, sungguh. Ada tempat kita ada tak 1/3. Okey, yang kedua, selagi ada orang yang berjumpa, berhubung, berkasih sayang, berpisah semata-mata kerana Allah. Jumpa pisah kerana Allah. Ada tak tuan? Ada tuan. Memang ada. Tapi adakah ini 1/3 ramainya? 1/3 ada tak? Saya rasa 1/10 lah kayaknya. Nak kerja 1/3 tu Masya Allah. Yang ketiga ni kekuatan. Ni kekuatan ketiga ni kuat. Apa dia? Ada lagi tak orang yang terus bangun di hujung-hujung mana meraya pada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini kalau tiga-tiga ni buat sungguh-sungguh, tuan-tuan, hari ni tak datang cari ubat tak jumpa, itu je ubatnya. Ubatnya tak jumpa. Ini ya, amalan kerohanian itulah ubatnya. Bangunlah malam ramai-ramai saya 1/3 meraya pada Allah. Wahai Allah, aku banyak dosa ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Itu istighfar lah tu. Astaghfirullahaladzim, ampunkan dosaku ya Allah. Wahai Allah, isteri anak-anakku juga banyak dosa ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Wahai Allah, keluargaku, jiran tetanggaku ya Allah banyak dosa ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Wahai Allah, umat Islam sama-sama dengan aku ya Allah banyak dosa ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Tuan-tuan, agak berapa ramai yang bangun hujung malam meraya kepada Allah. Ini ya Allah, kalau inilah berlaku. Satu, terus menerus ulang alik rumah masjid. Dua, terus berhubungan kasih sayang, pisah berjumpa kerana Allah. Tiga, bangun di hujung-hujung malam merayu pada Allah. Ini tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala angkat musibah. Sekarang dah ada, tinggal angkatnya. Sepatutnya tangguh. Ini je ubatnya, dah tak ada lain. Sampai guru saya sebut apa? Ubat sekarang ni, vaksin yang sekarang nak kena cari ni, tak jumpa-jumpa. Kalau jumpa pun tangguh-tangguh, istighfar banyak-banyak. Itu rupanya. Disuruh istighfar, astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun padamu ya Allah, Engkau lah yang maha agung ya Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah, Engkau lah yang agung ya Allah. Inilah istighfar. Dan ubatnya dah tinggal tu je. Kerana hari ini orang yang beristighfar ni sebenarnya bila mohon Allah Ta'ala kabul, kerana banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ke-27 insya-Allah. Yang ke-28 menjawab salam imam. Ada cerita panjang macam mana boleh jawab salam imam ni. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Waalaikumsalam. Lah, ini macam mana ni? Sah ke tak? Jadi di sini ada menjawab salam imam. Caranya di ketemuan akan datang insya-Allah. Dengan solat berjamaah ada satu ganjaran pahala yang lebih, iaitu dengan menjawab salam imam. Bukan jawab itu dengan Waalaikumsalam. Esok kita cerita iaitu dengan kita beri salam Assalamualaikum, yang sama untuk orang mukmin, untuk para malaikat. Dengan itu juga kita katakan inilah jawab salam pada imam. Cuma tak guna Waalaikumsalam, cuma guna Assalamualaikum, sama je ada doanya. Jadi di situ salah satu kelebihannya. Insya-Allah kita bincang pada yang ke-28. Tuan Haji Jeffrey, kita ingatkan balik yang tu, yang 28. Okay, tuan-tuan berkali Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini untuk diri saya lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri saya kekuatan. Untuk diri tuan-tuan pun mudah-mudahan apa ilmu sedikit ini Allah Ta'ala dapat beri, Allah Ta'ala beri kita kekuatan, iaitu kita dapat amal-amalkan. Mudah-mudahan nanti kita menuju syurga Allah Ta'ala dalam keadaan kita ceria gembira, dalam keadaan kita selamat insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.